بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. اللهم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ذا القوة المتين يا فعال لما تريد، نسألك يا إلهنا التوفيق والتيسير، يا من عليه العسير يسير، يسر لنا أمورنا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kita masih lagi tadabbur dalam surah Al-Baqarah, dan hari ini insya Allah kita akan cuba selesaikan juzuk 1. Biiznillah, kira macam ni kita sudah habis satu juzuk, Masya Allah, pada surah Al-Baqarah, pada Al-Quran Al-Karim. Dan kita tengok pada surah ini, Masya Allah, ada macam-macam kisah dalamnya dan macam-macam ibrah dan tazkirah untuk peringatan untuk kita juga. Mudah-mudahan ada manfaat untuk semua biiznillah subhanahu wa ta'ala. Wasalna ila qawlihi ta'ala, kami kita sudah sampai pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Ayat ini turun, sebab nuzulnya ataupun sebab apa diturun ayat ini. Nazalat al-ayah fi Yahudil Madinah wa Nasara Najran. Turun ayat ini disebabkan Yahud yang duduk dekat Madinah dan Nasara Najran. Nasara orang Nasara Kristian Najran. Hina tanadharu, apabila dia lawan-lawan cakap. فقالت اليهود orang Yahud berkata, ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بعيسى. Dia kata, kamu, agama kamu tidak betul. Dia cakap pada orang Nasara, orang Yahud kata pada orang Nasara, agama kamu tak betul. Macam maksud bima makna, maksud agama kamu tak betul dan kita tidak beriman dengan Nabiullah Isa. Kemudian waqalat bi'isa wa kafaru bi'isa wal Injil, dia kufur dengan Nabiullah Isa dan juga Al-Injil dan kitab Al-Injil. Naam. Waqalat lahum an-nasara ma antum ala syai', juga orang Nasara kata benda yang sama, kamu pun tidak betul, tidak benar agama kamu. Dan fakafaru bi Musa, dan dia kufurkan dengan Nabiullah Musa, والتوراة, dan kufurkan pada Taurah, kitab At-Taurah. Fanazalatil ayah. Jadi ini di antara sebab nuzul ayat ini. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. Pada ayat ini, ومن أظلم ممن, naam, pada ayat ini ومن أظلم أي لا أحد أظلم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. Pada ayat ini, siapa lagi zalim ibadah orang itu? Orang yang halangkan orang untuk ibadah dekat masjid-masjid, untuk tunaikan solat dan sebagainya. Dan ayat ini turun di asbab nuzulnya, qala Ibn Abbas, nazalat fi musyriki ahli Makkah alladzina mana'u al-muslimin min dzikrillah. Turun ayat ini disebabkan orang musyrik di Makkah, disebabkan menghalangkan orang beriman, orang muslim, untuk apa? Untuk zikrullah dekat Masjid Haram, kemudian wa mana'u an-nabi min as-salati 'inda al-Ka'bah. Kemudian orang itu menghalangkan Nabi, dia tak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk solat, dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam solat mana? Dekat Ka'bah. Wa mana'u an-nabi min as-salati 'inda al-Ka'bah. Dia halangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk solat dekat Ka'bah. Fil Masjidil Haram, dekat Masjidil Haram. Itu di antara sebab nuzul ayat ini.
Dan ada mungkin pada orang kadang-kadang dia ambil dalil salah, dia ambilkan dalil-dalil ataupun bukti-bukti dari Al-Quran dan gunakan dengan cara yang tidak betul. Contoh, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Dia gunakan contoh ini untuk dengan hal ataupun keadaan kita yang ada sekarang di masa ini, seperti COVID-19 dan sebagainya. Orang kata, mana boleh, ini zalimi apa, kerajaan mana boleh buat macam ni dan sebagainya. Yang pertama, kita kena faham setiap bab ataupun setiap ilmu ada orang yang alim dalamnya. Seperti mana untuk bab kesihatan, ada orang doktor-doktor yang orang Islam yang kita boleh percayakan dia apa yang dia kata. Jika dia bagi tahu dekat orang yang mufti ataupun sebagainya yang pegang pejabat kuasa untuk ataupun pejabat tanggungjawab untuk orang Islam maksud, dia bagi tahu masjid ini ataupun kumpul ramai-ramai ini mungkin akan berlaku masalah ataupun sebagainya. Okey. Kalau dia cakap benda ni macam ni dan kita terima pada orang Islam, pada doktor-doktor Islam, kita tidak ada masalah. Memang ada bukti, ada dalil dikatakan tak boleh kita kumpul ramai-ramai, jadi kita kena nak ikutlah. Dan jangan risau. Pada bab, alah kita tak solat dekat masjid. Biasa dulu hari-hari solat dekat masjid. Siapa ni nak tanggungjawab? Tak apa. Biar dengan Allah SWT. Jangan kamu nak jadi rajin-rajin, nak kata, ini dosa kamu tanggung. Jangan. Ini Allahu a'lam. Jangan kita nak sebut. Benda ini Allah SWT yang tahu. Kerja kita sekarang ibadah lillah SWT. Allah SWT suruh kita ibadah bukan sahaja dekat masjid. Ibadah boleh lakukan dekat rumah. Boleh kita ibadah dekat rumah. Boleh ibadah dalam keadaan kita semua ibadah. Jangan kita buat alasan orang tak solat sebab tak dapat boleh pergi masjid. Mana boleh. Nanti ayat yang selepasnya walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Mana-mana solat boleh. Tidak ada masalah dekat solat. Yang penting adalah syarat-syarat salatlah, maksud tahara dan sebagainya. Tempat itu suci. Kalau kita solat dekat masjid boleh, dekat rumah pun boleh. Allah SWT terima pada kita. Memang solat dekat masjid lebih afdal. Tetapi bukan maknanya jatuhkan solat kalau kita tak dapatkan solat dekat masjid. Tak ada. Jadi jangan kita nak ambil bukti dari Al-Quran ataupun dalil dalam Al-Quran dengan cara yang salah. Kita yang pertama pada ambil hukum-hukum, kita akan rujuk pada Al-Quran, kita akan rujukkan pada sunnah Nabi SAW. Kita kena ambil hukum, kena rujuk Quran, sunnah Nabi SAW, ijma', qiyas. Itu adalah bahagian-bahagian untuk nak ambil fatwa ataupun nak ambil hukum-hukum. Kita tidak boleh macam tafsir melalui pada zahir ayat ataupun pada cakap tentang zahir ayat. Tidak. Kalau memang orang itu kata memang akan berlibat masalah, memang libat masalah pada bab ini. Maknanya memang kita tawakal, tetapi al-hazar wajib. Kita jaga perhatian pada bab-bab seperti ini adalah wajib. Mesti kita jaga pada bab ini. Barakallahu fikum. Naam. Walillahil masyriq wal maghrib. Pada ayat ini, walillahil masyriq wal maghrib. Ayat ini dikatakan nazalat lamma ta'ana al-yahud fi nasakh al-qiblah atau fi salatin nafilah. Ayat ini mungkin di antara dua sebab, di sebab nuzul ayat ini. Di antara dua sebab. Nah, di antaranya seperti mana Imam Tabari kata dalam kitabnya, ayat ini turun sebelum ayat turun untuk fawalli wajhakum qibala al-masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ayat ini dia turun sebelum ayat itu. Maksud mana-mana menghadapkan kiblat mana-mana boleh. Dan ada qaul yang satu lagi dikatakan ayat ini turun disebabkan solat nafilah. Solat nafilah, kalau kita solat nafilah mana-mana hadapkan kiblat tidak ada masalah. Kalau kita tahu kiblat teruskan. Tapi contoh kita solat nafilah atas
kenderaan ke ataupun dalam kapal terbang, dalam bas, kita musafir, dalam kereta, kita tunaikan solat sunat berapa banyak nak, silakan, tidak ada masalah. Walaupun tidak menghadap kiblat, tidak ada masalah. Boleh. Tetapi pada solat fardu, mesti kita menghadapkan kiblat. Naam. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Naam, ada ayat dalam muka surah ini juga, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Muhammad SAW, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Untuk beritahu pada orang yang beriman dia akan masuk surga biiznillah, dan orang yang kufur akan masuk neraka waliyazubillah. Naam, basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Jangan fikir banyak tentang orang yang dia tidak beriman, tidak mengikut padamu. Sebab apa? Lianna ma naam, innama 'alaikal balagh. Innama 'alaikal balagh. Nabi SAW wajib untuk apa? Tabligh. Maksud dia sampaikan apa yang dia dapat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu beriman, alhamdulillah. Kalau tidak beriman, tidak mengapa pada Nabi SAW. Pada sini pun kita ambil pelajaran pun untuk diri kita. Kita dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita amalkan dengan dakwah, sampaikan dakwah pada orang yang lain. Jangan kita kata tak boleh, dia tak contoh orang ni tak masuk Islam, kawan saya orang ni Kristian ke apa, Cina ke mana-mana, saya cubalah ajak dia untuk Islam, tak jadi-jadilah, tak dapat. Khalas. Kita sudah buat usaha kita usaha dakwah, tapi dia Islam ataupun tak Islam, dia masuk ke dalam Islam ataupun tidak, ini halnya insya-Allah akan satu masa kita nampak dia dah masuk Islam. Jadi sekarang kita dakwah. Jangan kata contoh, saya pergi kepada satu tempat, saya tahu orang itu macam tak suka nak dengar dakwah orang yang berisyrama dan sebagainya. Tetapi saya tahu tempat ini tidak ada orang menajar. Tidak ada orang sampaikan dakwah ke tempat tu. Jadi saya pergi dakwah dekat situ. Saya pergi sampaikan. Orang itu ikut ke tak ikut itu tak ada masalah. Tak ada hal, tapi saya kena pergi dakwah dekat situ. Di sama waktu kalau kita contoh dengan ahli keluarga kita dan family kita, kadang-kadang minta maaf ya tuan-tuan, puan-puan, barakallahu fikum, kita tengok di majlis hari raya ataupun pertemuan keluarga dalam majlis hari raya, ada banyak kan pada orang tak nak umumkan, tapi kebanyakan kita tengok dekat sini, macam contoh kadang-kadang ada yang tak jaga aurat, tak jaga pada pakaian, tak jaga pada pakaian tudung dan sebagainya, ataupun mungkin pakai tudung tapi pakai baju pendek, contoh dan sebagainya. Ini memang contoh yang banyak kita nampak sekarang di masa ini. Bukan sahaja dekat sini, negeri Arab pun ada. Ada lagi teruk pun ada. Ada banyak. Jadi kita sampaikan dakwah. Kita kata benda ni sebenarnya kak, adik, abang ke apa, benda ni sebenarnya tak boleh macam ni. Kita tak boleh buat macam tu. Ini haram, tak boleh. Kita kena tutup. Ini aurat ni kena tutup, tak boleh. Salam mana boleh, bukan mahram, tak boleh salam dengannya. Contoh sebenarnya. Kita sampaikan dakwah. Kita katalah benda ini haram, kita tak boleh. Supaya apa? Supaya kita jatuhkan tanggungjawab kita. Kita dah dakwah, kita dah sampaikan pada orang itu. Jadi kita sudahlah. Itu kerja kita. Kalau orang itu ikut ke tak ikut, itu hal dia. Baik. Tapi yang penting wajib kita dah buat. Seperti mana kita ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dia suruh orang buat baik, dan kalau dia nampak benda yang buruk ataupun benda yang tak betul, dia menghalangkan. Dia kata benda ni tak boleh buat. Jadi kita kena buat sesuatu itu. Amalkan dengan ayat ini. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Nah, orang Yahudi ini dan Nasara, dia tidak akan beriman. Walan tarda, tidak akan rida padanya. Baik, hatta tattabi'a millatahum, sampai mengikut badannya. Ha, kalau kita tengok pada ayat ini turun sebab nuzul di antara sebab nuzul ayat ini anna al-yahuda kanu yas'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hidnah, maknanya kita duduklah aman-aman, janganlah kita ada gaduh, jangan ada perang, ada pun dan sebagainya. Wa na'am. ويطمعونه أنهم إذا hadanahum wa amhalahum ittaba'uh. Dan orang Yahud tu dia akan kata kalau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, kalau kita aman, duduk aman selama macam tu, contoh setahun ke 2 tahun, lepas ni kita akan ikut. Tapi sekarang biar kita berhenti perang, jangan ada perang, jangan ada tu. Jadi nanti kita akan ikut. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, walan tarda anka al-yahud wal nasara. Tetap sudah orang itu dia tak akan rida. Itu rasul pada Allah SWT, itu Nabi Muhammad SAW utus pada Nabi kepada Allah SWT. Dia tidak akan rida sebab apa? Sudah cuk atas hatinya. Khatam Allah ala qulubihim. Dah orang itu tidak akan berubah halnya, tidak akan berubah halnya. Jadi dia walan lan tarda anka al-yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai ikut padanya, dan benda ini tidak terjadi. Jadi kalau kita tengok pada bab ini pada orang Yahud dan Nasara, dan kita tengok pada hal kita sekarang orang Islam sekarang waliyadzubillah, minta Allah Subhanahu taala selamatkan kita semua, tidak bersatu sama-sama seperti mana dulu. Sekarang banyak dah berpisah. Setiap negeri, cuba kita tengok hal ataupun keadaan orang Arab lah, macam negeri-negeri Arab semua macam minta Allah SWT selamatkan semua orang dekat sana, macam tak bersatulah. Dia dari dulu macam kita dulu tak bersatu, tak sama-sama. Wahada mukhalif, dan ini adalah tidak mengikut pada apa yang asal. Kita kena orang Islam kena semua sama-sama bantu. Tapi sekarang yang kita tengok kadang-kadang waliyadzubillah orang Islam kadang-kadang pergi negara putih, pergi negara Eropah ke mana-mana tempat, kemudian yabi'ud dunya bil akhirah. Yabi'ul akhirah bid dunya, afwan, al-aks. Yabi'ul akhirah bid dunya. Maksud dia jualkan akhiratnya dengan dunia. Dia tengok dekat sana dunia itu bagus, orang itu jagalah, macam orang itu kan dia ada pendakwah juga kadang-kadang. Jadi ada pada orang Islam kadang-kadang nauzubillah sampai murtad. Sampai dia keluar pada Islam, dia masukkan dalam agama orang itu. Nauzubillah, benda-benda seperti ini. Itu yang dia nak, walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dia tak akan terima dalam keadaan Islam tapi dia nak duduk sama-sama aman. Tipu kalau dia cakap betul. Kalau dia kata kita duduk sama-sama, tak jangan, itu tak betul. Kalau dia cakap pada zahir hati niat tak macam itu. Hatta tattabi'a millatahum, sampai mengikut padanya, sama maksud agamanya. Minta Allah Subhanahu wa taala rahmatkan semua insya-Allah, yarhamuna jami'an. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Siapa yang kufur dengan kitab, itu maksud Al-Quran, fahumul khasirun. Kenapa khasir? Kenapa dia rugi? Sebab dia tukarkan diistibdalihimul kufra bil iman. Sebab dia tukarkan kufur dengan apa? Diistibdalihimul kufra bil iman. Faulaika humul khasirun. Sebab dia tukarkan. Yani kita mengikutkan pada Al-Quran seperti mana Nabi SAW sabda dalam satu hadis, taraktu fikum syai'ain la in tamassaktum bihima falan tadillu ba'di abada, Al-Quran wa sunnati. Nabi SAW tinggalkan sesuatu dengan kita dua sesuatu. Dia kata kalau kita pegang dua sesuatu itu betul-betul,
insya-Allah kita tidak akan sesat dekat dekat dunia ini. Apa dia? Adalah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena pegang dua benda ni dengan cara yang betul. Nah, wa idh ibtala. Nah, لا قبله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Berhati-hatilah, jaga, ada satu hari, itu hari hisab, hari kiamat, akan ada hisab di masa itu. Pada masa itu tidak ada manfaat pada apa-apa. Wala tanfa'uha syafa'at, tidak ada orang akan syafaat untuk kita. Ha? Yani tak ada orang akan syafaat macam orang bantu kita, pakcik, ayah ke mak ke, tak ada. Anak ke, tak ada. Semua itu tak ada. Yang akan bantu kita siapa? Amalan kita. Syafaat Nabi. Kita orang beriman memang insya-Allah biiznillah orang yang muslim insya-Allah akan ada syafaat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan syafaat untuk umatnya. Ummati sallallahu alaihi ya Rasulullah. Walakin tetapi jangan kita hanya fikir innallaha ghafurur rahim, Allah akan ampunkan, ghafur rahim. Kita fikir benda tu. Jangan kita lupa ada hisab. Memang Allah Subhanahu wa taala ghafur rahim. Tapi dibanyakkan juga pada ayat Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat amalan yang baik. Jangan buat amalan yang buruk. Suruh kita istighfar, suruh kita taubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak pada hadis menunjukkan pada kita kena taubat, kena rujuk pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala yani dah bagi macam-macam untuk kita supaya kita ikut betul-betul pada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah untuk kita semua. Jadi kita kena ikut, jangan kita fikir memang kita kena sangka baik pada hari itu. Tetapi di sama waktu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang buat baik, insya-Allah dia akan dapat baik di hari kiamat. Balasan yang baik. Siapa yang buat buruk, mendusta, na'udzubillah dan sebagainya, dia akan balasannya seperti itu juga. Jadi kita والعياذ بالله نعوذ بالله أن نكون من أهل النار اللهم إنا نسألك أن نكون من أهل الجنة. Ya Allah, kita minta padamu jadikan kita pada ahli syurga, jangan jadi kita pada ahli neraka. Amin ya rabbal alamin. وإذ ابتلى إبراهيم ربه نعم بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. نعم. Pada ayat ini bikalimatin, apa maksud bikalimat? Ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Apa kalimat itu? Dalam kitab Tafsirul Jalalain, dikatakan bi awamir wa nawahin kallafahu biha. Kata-kata suruh dan kata-kata untuk dia jaga jangan buat sesuatu itu maksud benda nahi, suruh buat sesuatu yang baik dan suruh tinggalkan sesuatu yang tidak baik dan sebagainya macam tu. Wa qila, dan ada qila hiya manasikul hajj, dan ada yang kata juga itu adalah manasikul hajj, cara buat haji. Maksud manasikul hajj tawaf al-Ka'bah, sa'i baina as-Safa wal Marwa, itu manasikul hajj. Macam mana cara haji semua itu. Naam. Qala ya Rabbi, naam, inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya kamu jadi qudwah. Jadi maknanya orang menunjuk, orang tengok kamu, ikut kepada kamu. Maksud mengikut padamu. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Orang yang zalim, orang yang kafir, orang yang orang yang kafir maksudnya al-kafir minhum dalla ala annahu yanal ghairu zalim. Naam, dalla ala annahu yanalu ghairu zalim. Mana tidak hanya pada la yanalu ahdi zalimin, hanya orang iman maksud. Naam.
yang mengikut Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kemudian adalah wa ij'alna al-baita mathabatan lin-nas. Nah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maqam Ibrahim adalah yang kita tahu dekat Kaabah ada satu tempat adalah panggil maqam Ibrahim. Dekat situ adalah satu hadis ataupun kata-kata pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza maqam Ibrahim." Ini pada kitab Al-Mawsu'ah Al-Qur'aniyah Al-Muyassarah. قال عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقام إبراهيم. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada sahabat ini maqam Sayyidina Ibrahim. Faqultu, siapa yang kata? Sayyidina Umar. Faqultu ya Rasulullah afala nattakhidhuhu musalla, kita jadikanlah tempat itu tempat untuk salat. Fanazalat hadhihi al-ayah, kemudian turunkan ayat ini. Naam. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا نعم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. Kalau kita tengok pada doa Sayyidina Ibrahim pada tempat itu, tempat Makkah, yang kita tengok macam mana subhanallah orang datang pada seluruh dunia datang ke situ. Pada seluruh dunia orang Islam semua nak pergi, nak buat haji, nak tunaikan haji dan sebagainya. Jadi umrah. Jadi makanan macam-macam akan sampai ke situ. Macam-macam kita jumpa makanan. Makanan yang musim sejuk, sana mungkin musim panas, dia akan dapat makanan musim sejuk. Makanan dia mungkin dekat Makkah itu musim panas, dia dapat makanan musim sejuk. Di Makkah musim sejuk, dia dapat makanan musim panas dari negeri yang lain. Sebab suasana ataupun cuaca yang dekat sana, dekat Makkah adalah sangat panas. Kadang-kadang sampai 49, kadang-kadang 49, hampir 50 darjah dekat sana. Panas sangat. Jadi orang tanam dekat sana tak banyak. Banyakkan ke tanaman kurma lah dan sebagainya. Adalah sikit-sikit tanaman yang lain. Tapi itulah suasana sana tak sesuai sangat untuk macam-macam buah, macam-macam pada jenis buah. Jadi subhanallah, Allah Subhanahu taala terima doa Sayyidina Ibrahim dan sampaikan pada situ sampai zaman kita sekarang tengok macam-macam ada makanan dekat sana. Apa-apa nak boleh dapat dekat sana, masya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Naam. Qala wa man kafar. Naam. Naam. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman billah dan hari kiamat. Okey, kemudian qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma addarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Orang yang kafir, yang kufur, tidak mengikut pada Islam dan perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan jadi untuknya? Wa umatti'uhu qalilan, kita akan tengok dia seronok dekat dunia. Kadang-kadang orang nauzubillah, orang yang imannya tak kuat, dia tengok orang kafir, dia seronok, ada kereta, ada rumah besar, ada macam-macam. Dia fikir semua benda itu. Tapi dia tak fikir untuk hari kiamat, apa yang akan jadi dengannya. Dia fikir, tengok orang kafir duduk, relax je, tak ada susah-susah. Kita orang Islam susah-susah. Kenapa macam tu? Allah tak adil. Na'udzubillah, astaghfirullah. Mana boleh kita sebut macam itu. Jadi, kenapa macam itu? Yang pertama pada bab ini, dia seronok tetapi dekat dunia sahaja. Kita orang beriman, orang Islam, mungkin kita susah sikit dekat dunia ini, tapi bertahulah, orang yang sabar itu ada derajat untuknya tinggi dekat syurga dan ada untuknya hisab, dia akan masukkan syurga tanpa hisab. Yauma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
dia akan masuk syurga tanpa hisab. Orang yang sabar, banyak musibah, banyak masalah. Jangan ingat sesuatu itu akan tidak ada balasan untuknya. Hatta syauka, sampai apa, hatta marad, tak tahu apa maksud syauka dalam bahasa Melayu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Sampai orang sakit, walaupun okey, contoh lain, walaupun orang sakit, contoh sakit dekat dunia ni, sakit, kita orang iman ini pun akan jadi apa, keampunan untuk kita. Allah SWT akan ampunkan dosa kita. Sakit pun Allah, yes. Jadi ini hal dia dekat dunia, tapi akhirat macam mana? Nauzubillah, azab jahannam wa bi'sal masir. Neraka untuknya. Nauzubillah. Jadi kita jangan fikir pada sesuatu itu, hanya pada zahir, pada dunia. Dan di sama waktu, kita kena fikir macam mana orang itu sampai dia jadi kaya dekat dunia itu. Macam mana dia sampai dia boleh hidup mewah-mewah dan hidup rumah besar, kereta besar. Kita orang Islam tak boleh buat macam itu. Bukan tak boleh, boleh sangat buat. Tetapi kena buang sifat malas sikit. Kena buang sifat apa panggil, nak duduk tunggu benda tu datang badan kita. Tidak. Kita kena pergi cari. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Pergilah cari-cari rezeki itu. Rezeki Allah SWT luas, besar. Kalau kita tak dapat di tempat ini, pergi ke tempat lain. Kita kena usaha. Satu orang datang pada Nabi SAW, tanya pada Nabi SAW untuk Nabi bagi badannya duit dan sebagainya untuk makan. Jadi Nabi SAW tengok pada orang itu, tengok badan dia, tak adalah macam sampai tak mampu untuk nak buat kerja. Tak adalah sampai tak larat buat kerja. Jadi Nabi SAW dia suruh pada orang itu apa? Ambillah tukul ke atau apa, bagi potonglah kayu dan jual kayu itu dan makan pada apa yang kamu jual, makan pada duit yang kamu dapat. Kemudian dia kata, saya tak ada sesuatu itu. Apa yang kamu ada? Dia kata, saya ada satu mangkuk saja, satu bekal untuk makan saja. Jadi Nabi SAW jual tempat sesuatu itu. Jual, siapa tanya pada sahabat, siapa beli ni? Ada orang ambil pada sahabat. Kemudian orang itu ambil duit, dia pergi makan pada apa, pada penat kita, maksud apa yang dia dapat pada usaha dia, itu ada lebih baik. Satu lagi pada bab ini, di antara ulama ataupun di antara guru-guru kita yang kata pada kita nasihat ini sangat bagus, ialah Allahumma salli alaika ya sayyidi ya Rasulullah. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kamu nak kerja untuk dunia, tidak ada masalah. Jangan, kita bukan maknanya kalau kita orang Islam nak jaga Islam dan sebagainya, maknanya kita duduk dengan tasbih, kita tak payah buat apa-apa kerja, hanya duduk solat, siyam, zakat, puasa, haji, itu saja kita buat. Jangan kita buat kerja-kerja yang lain. Bukan itu maksud. Siapa yang faham benda Islam macam ni, maknanya pada fahaman dia ada salah. Islam bukan macam ni, bukan ajar kita hanya kita nak duduk buat zikir, buat ibadah, solat, qiyamul lail, itu saja. Tidak. Khidmat pada orang, kita bantu orang pun itu ibadah. Kita pergi jual beli barang pun kita bantu. Contoh, katalah saya orang niaga, saya beli makanan dari sini, saya jual ke sana. Ini saya pun bantu orang di sama waktu. Ini pun pahala. Saya cari rezeki untuk keluarga saya hidup, makan, minum. Itu pun kita dapat pahala. Banyak amalan yang kita dapat pahala. Bukan hanya kita dalam ibadah saja. Minta maaf ya, kadang-kadang ada orang faham pada bab ini salah. Jadi kita kena hati-hati pada bab ini. I'mal li dunyaka. Ulama kata, atau di antara guru kita kata, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Tak apa, tidak ada masalah. Amalkan untuk dunia ini seperti mana kamu hidup dekat dunia ini tak mati. Duduk selama-lamanya. Macam tak ada mati. Kita duduk, jadi amallah dekat dunia. Nak beli rumah besar, sinikan. Nak beli kereta mewah, sinikan. Nak usaha, nak dapat bisnes banyak, nak dapat duit banyak, sediakan. Tidak ada masalah.
Tetapi di sama waktu wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Dan macam mana amalkan untuk akhirat seperti mana hari ini last kita hidup, esok dah mati. Jadi sekarang kalau contoh tuan-tuan, puan-puan, barakallahu fikum, kalau kita bagi tahu, wahai fulan ataupun fulanah bintu fulan, wahai orang ni nama-nama sian-sian, hari ini kamu last dekat dunia. Apa yang akan buat? Confirm tak akan buat sesuatu dunia. Akan buat sesuatu untuk akhirat. Akan apa? Akan amalkan untuk akhirat. Akan solat. Mana solat yang tak tunai lagi, tunaikan. Mana ada duit yang pinjam pada orang tak pulang lagi, pergi pulangkan. Mana ada sesuatu tak buat, pergi buat. Jadi amalkan untuk dunia seperti itu tak lagi. Ya, buat apa nak buat silakan. Tapi amalkan untuk akhirat macam ini malam ni malam terakhir hidup dekat dunia. Siapa yang amal dengan nasihat ini, insya-Allah dia akan hidup seronok dekat dunia ini. Sebab apa? Sebab hak Allah SWT, hak pada manusia, dia semua akan tunaikan sebelum dia tidur pun dia akan settlekan semua sesuatu itu. Jadi dia kalau Allah SWT ambil amanahnya, maksudnya kita kembali kepada rahmat Allah SWT, insya-Allah kita tak adalah macam takut ataupun risau pada bab ini. Sebab apa? Sebab kita sudah tunaikan apa yang Allah SWT minta pada kita. Hanya kita minta Allah SWT, okay, yaqbal minna, makbulkan pada kami dan rahmatkan kami semua. Itu pada bab ini. Jadi kita kena usaha dalam bab ini untuk apa? Untuk amalkan maksud. Nah, jangan kita fikir orang kafir dia boleh dapat, kita orang Islam tak dapat. Ini kadang-kadang di antara orang Islam, dua orang Islam, ni rezeki dia banyak, saya rezeki sikit. Kenapa macam tu? Kenapa rezeki saya sikit saja? Memang rezeki itu sudah tetap untuk kita, tapi kamu pun kena faham, kena usaha. Dalam dunia ini bukan untuk kita duduk-duduk malas-malas, tak boleh. Kena usaha macam mana nak cari rezeki. Tak dapat rezeki melalui pada sesuatu itu, pergi sesuatu yang lain. Yang penting halal, walaupun jual nasi lemak tepi jalan, tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Sayyidina Ibrahim dan Sayyidina Ismail adalah Nabiullah Ibrahim dan Ismail ada membangunkan apa? Ka'bah. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dzurriyyatina ummatan. Nah. Semua ini cakap pada tentang Sayyidina Ibrahim dan Sayyidina Ismail untuk membangunkan Ka'bah kan, dan ayat 133. Naam. Wa wassa Ibrahim 132. Wassa Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiat pada Sayyidina Ibrahim, pada banihi, pada anaknya. Dan kami juga orang beriman, hati-hati. Jangan kita maghrur nangghar bi amalina. Jangan kita macam ujub ataupun kita fikir kita selamat. Saya memang dah 60 tahun, saya memang solat, zakat dan sebagainya. Tengok habisannya macam mana. Yang penting habisannya macam mana tu. Habisannya dengan baik ke ataupun tidak. Dengan maksud husnul khatimah. Maksud kita dalam keadaan Islam, na'udzubillah, pada bukan pada itu. Contoh orang na'udzubillah dia dah sakit, macam-macam sakit. Sampai dia rasa tak nak hidup lah. Kalau baik dia nak mati cepat, pergi bunuh diri. Dia sudah ibadat 60 tahun ke, pasti dia bunuh diri. Pergi mana ni? Neraka waliyahzubillah. Jadi kita pada bab ini kita kena hati-hati, kena tengok habisan macam mana. Dan di sama waktu orang mungkin kadang-kadang jangan kita tengok pada orang, contoh ini memang orang jahat, dan mana ada buat amalan yang baik. Semua hidupannya tak buat yang baik. Semua buruk, semua benda buat macam-macam dosa.
Tapi kita tengok habisan macam mana. Allah SWT habis hidupannya dalam dunia ini macam dalam keadaan macam mana. Banyak kan pada kisah-kisah kita dengar kadang-kadang orang dah buat maksiat, dah buat dosa macam-macam. Datang di masa akhir pada hidupannya Allah SWT mungkin orang itu masih lagi umur 30 tahun, 40 tahun macam tu saja. Tapi habisannya Masya Allah habis dalam keadaan dia meninggal waktu solat, meninggal waktu tunaikan haji dan sebagainya. Jadi benda ni adalah sesuatu yang sangat besar. Jadi kita hati-hati pada bab ini. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Nah, tilka ummatun qad khalat yani salafat sudah lepas. Laha ma kasabat ada untuknya apa yang dia buat amalan yang baik, dia akan dapat kebaikan itu. Walakum ma kasabtum. Walakum ini perkataan untuk orang Yahud. Al-khitab lil Yahud. Ma kasabtum la tus'aluna amma kanu na'am. Amma kanu ya'malun. Dan Allah SWT tak akan tanya kita pada umat-umat yang sebelum itu. Sekarang diri kita buat apa? Kita ibadah ke betul-betul, kita tunaikan solat betul-betul, zakat, haji dan sebagainya, kita buat itu, sudah yang lepas itu sudah lepas. Allah SWT tak akan tanya kita pada bab ini. Dan sama waktu pada orang beriman, la yujad soal untuk umat-umat yang dulu. Sekarang jaga diri sendiri. Kita diri sendiri macam mana kita dalam hidupan kita, jaga pada bab ini. Itulah yang sangat penting. Orang yang lain contoh, banyakkan pada orang. Pada ayat ini pun boleh kita ambil contoh untuk kita lebih faham ataupun pada bab ini. Contoh orang yang sudah meninggal, arwah atuk ke ayah ke mana-mana orang jiran ke, tak tahulah macam muka dia waktu meninggal, muka dia macam hitam, Allah na'udzubillah. Macam-macam orang cakap hal pada itu. Tak tahulah macam dia orang tak baik. Sudah, jangan cakap hal dia. Sekarang kamu cakap dia lagi dapat pahala. Dia ambil pada pahala kamu dekat dia. Dia dapat pahala, kamu dapat dosa. Sudah. Orang yang sudah meninggal, sudah jangan tutup cerita hal dia. Orang tanya kita, orang itu macam mana? Sudah, Allah yarham. Sudah kembali kepada rahmat Allah SWT. Semoga Allah SWT ampunkan untuknya. Jangan nak keluarkan aib-aibnya. Dia dulu orang tak baik. Dia orang macam ni. Jangan. Dah tutup cerita dah. Jangan kita cakap hal orang lagi. Sudah meninggal dah kembali kepada rahmat Allah SWT. Tutup. Apa-apa pun dia buat, sudah tutup. Sekarang hal dia bukan dengan kita. Bukan kita akan hisab untuknya. Bukan kita akan jadi qadi untuknya. Dekat dunia, kalau dia masih lagi dekat dunia, pergilah. Nah, dia buat jahat ke, buat apa, pergi. Boleh pergi buat apa, silakan. Nak menadu dekat mufti ke, dekat mana-mana, dekat qadi ke, dekat mahkamah ke, dekat wali ke, silakan dekat dunia. Tapi dia sudah kembali kepada rahmat Allah SWT, sudah. Hal ini dia sekarang dengan Allah. Jadi kita tutup, jangan kita nak cakap hal orang di masa itu. Banyak benda ni pun orang kadang-kadang tak perasan. Kadang-kadang orang tak perasan pada bab ini. Khusus pada bab apabila orang meninggal, yani kita kena faham. Kadang-kadang kalau lambat dibumikan maksud masukkan dalam kubur, mandikan dan sebagainya, badan akan berubah. Sebab darah tak jalan lagi dah, semua berhenti. Jadi kemungkinan muka dia dah jadi lain. Mungkin kemungkinan maksud ada kisan lain. Mungkin mulut dia dah terbuka lagi. Kadang-kadang kalau orang tolak kuat sikit macam ni boleh patah, contoh dan sebagainya. Dah tak ada roh, tak ada. Dia dah macam tulang saja. Jadi kita kena hati-hati. Ini sebab orang kata waktu nak mandi mayat itu kena mandikan dia seperti mana dia hidup lagi. Jangan contoh orang nak buat rosok tak ni. Dia kena perlahan-perlahan macam jaga macam dia hidup lagi. Jadi di sama waktu pada bab ini jangan kita tengok bukan tanda pada kadang-kadang orang tengok
muka dia cerah ke apa, itu husnul khatimah. Tengok dia muka dia gelap ke, kita mana tahu, mungkin dia sudah berapa jam di luar tu. Memang orang beriman kita akan nampak cahaya macam dekat muka dia, subhanallah. Tapi itu bukan wajib kita kena faham pada bab ini. Barakallahu fikum. Sebab saya pernah ikut pada bab ini. Maksud kematian seperti itu, macam dengar orang kadang-kadang cakap pada hal ni. La yasuh hada. Tidak boleh kita nak sebut apa-apa. Ini sebab yang nak mandikan mayit, yang diutamakan ahli keluarganya. Ahli keluarganya. Kemudian orang luar lah. Kalau tak ada orang luar, orang yang ada pengalaman. Tapi jangan kita nak panggil orang, mari bantu sama-sama. Tak boleh. Kenapa nak panggil ramai-ramai orang? Tidak boleh. Maksud, lebih afdal kita ahli keluarga. Kecuali kalau kita tak tahu lah cara ni, kita panggil satu orang yang amanah juga. Bukan mana-mana orang. Orang yang amanah, yang dia apa-apa dia nampak, dia tutup mulut. Tak ada sebut apa-apa. Barakallahu fikum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Lagi sikit insyaAllah. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا. Jadikan siapa? وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا. Yani orang Yahud dan orang Nasara dikatakan pada orang Muslim, kunu Yahudan atau Nasara, jadikan Yahudi, maksudnya mengikut pada agama Yahud, dan jadikan mengikut pada agama Kristian, tahtadu, takunu ala al-haq, maknanya kamu akan dekat jalan yang benar. Tengok dia tunjukkan. Itu yang tadi kita sebut. Walan tarda anka al-yahudu walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tengok sekarang dia suruh apa, jadikanlah Yahudi, jadikan mengikut pada agama Yahudi, jadilah mengikut pada agama Nasara itu Kristian, kamu akan dekat jalan yang benar. Alal haqq wal rasyad. Qul lahum ayyuhan nabi, katakan wahai nabi, lam takun, na'am. Qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Lam takun al-yahudiyya wala an-nasraniyya tariq al-hidayah. Yahudiyah, Imam agama Yahud itu dan agama Nasrani itu bukan adalah jalan yang benar. Tariqul hidayah, tariq hidayah menunjuk pada Allah SWT. Bal takunu ala millati Ibrahim, dan tapi dia akan mengikutkan pada millah ataupun Nabi Allah Ibrahim. Al-Hanifah, Al-Hanifah al-ma'ila 'anil adyan al-batilah ila dinil haq. Al-Hanifah yang dia tidak mengikut pada agama-agama yang lain, ialah agama al-ma'ila 'an al-adyan al-batilah. Dia tinggalkan semua Hanifah, tidak mengikut pada agama-agama yang tidak benar, yang batil ataupun yang tidak benar. Naam. Seperti mana sumpah pada patung ke, sumpah pada ibadah pada apa, binatang dan sebagainya. Nah, millat Ibrahim hanifan. Hanifan apa tu? Adalah ia dinul Islam, dinul Islam. Walam yakun Ibrahim min abadatil awsan. Dan Ibrahim bukan dia tumpah pada apa? Pada patung dan sebagainya. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. Ayat 138. نعم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
Kalau kita tengok pada bab ini, ونحن له عابدون قال اليهود للمسلمين نحن أهل الكتاب الأول وقبلتنا أقدم ولم تكن الأنبياء من العرب لو كان محمد نبيا لكان منا. Ayat ini turunkan apabila orang Yahud kata nahnu ahlul kitab, kamilah orang ahli kitab. Wa qiblatuna aqdam, kiblat kami adalah dahulu, lagi lama pada kiblat orang Islam maksud. Qiblatuna aqdam wa lam takun al-anbiya min al-arab, dan sebelum itu para nabi semua pada Bani Israel. Kan kita kata di awal-awal kita terangkan pada surah Baqarah, kita kata Bani Israel ada Allah SWT menghantarkan banyakkan nabi dan rasul-rasul pada kaum Bani Israel kan. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Syekh Hassan. Sekejap. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Allahumma salli alaika ya sayyidi ya Rasulullah sallallahu alaika ya sayyidi ya Habibullah. Nah, ini lebih kurang pada ayat-ayat yang penting pada surah ini. Nah, jadi insya-Allah kita akan ambil 5 minit lagi, insya-Allah boleh 5 minit ya, 5 minit insya-Allah. Ataupun lebih sikit minta maaf ya, supaya kita bagi ringkasan pada juzuk 1. Sekarang dalam juzuk 1 masya-Allah kita dapat macam-macam dalam juzuk 1 ini, wallahu alam kita dapat macam-macam pada kisah dan ibrah dan ayat hikmah yang kita boleh dapat manfaat padanya. Ringkasan pada apa yang kita dapat adalah yang pertama surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini kita kata pada ada fadilatnya yang besar, dan di sama waktu pada surah Fatihah ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kita boleh amalkan sebagai ruqyah juga. Apabila kita ada orang sakit, kita boleh ruqyahkan dengan melalui pada surah Fatihah. Dan kita dah tahu surah Fatihah ini seperti mana Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala sebut dalam kitabnya, surah Fatihah ini adalah 12 nama untuknya. Di antara namanya As-Sab'ul Masani dan sebagainya. Ada banyak nama untuk surah Fatihah. Kemudian pada surah Baqarah kita kata surah ini adalah Madaniyah, dan juga surah ini kira di antara surah yang paling panjang dalam Al-Quran, dan ada juga dalamnya ayat yang paling panjang adalah ayat surah ayat Ad-Dain. Itu satu muka surat saja, satu muka surat saja, satu ayat. Surah ayat Ad-Dain. Kemudian kita dah sebut untuk surah Baqarah itu bermulaannya dia mula dengan huruf muqatta'ah alif lam mim, dan itu alif lam mim tidak ada yang benar ataupun jelas-jelas tahu maknanya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu maksudnya. Tetapi kita kata kebanyakan pada ulama kata dia dalil untuk Quran ini mukjizat, benda yang luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tengok alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, dia menunjukkan itu adalah mukjizat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kata manusia dalam surah Al-Baqarah kita sudah ataupun manusia di seluruh dunia dalam surah Al-Baqarah dah cakap tentangnya ada 3 jenis. Ada yang pertama adalah orang mukmin, orang beriman, ada yang kedua orang kafir, yang ketiga adalah orang munafik. Na'udzubillah, pada munafik, sifat yang sangat bahaya. Kemudian lalu pada kita kisah Sayyidina Adam, seperti mana وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني
Naam, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan pada Sayyidina Adam nama-nama semua sesuatu itu, dan malaikat sujud pada Sayyidina Adam, dan kita kata sujud Sayyidina Adam, sujud malaikat pada Sayyidina Adam itu bukan sujud ibadah, bukan sujud ibadah. Uh, untuk kita tak tahulah. Dan juga pada kisah dan apa dan pada kisah juga Sayyidina Adam, untuk kita kata pada muka surat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. نعم pada muka surat 7. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Jadi kemudian hisab kita ataupun hal kita dekat dunia ini, Allah SWT jadikan kita sebagai khalifah dekat dunia ini, dan Allah SWT akan hisabkan pada kita melalui apa yang kita amalkan dekat dunia. Jika buat yang baik, kita akan dapat balasan yang baik, iaitu syurga. Jika buat yang tidak, maknanya kita dapat neraka, na'udzubillah. Jadi pada bab ini, kita dekat dunia ini adalah sementara. Satu hari kita akan kembali kepada rahmat Allah SWT, kemudian jannah atau nar, syurga ataupun neraka. Na'udzubillah, nas'alullah ta'ala an nakum min ahli jannah. Kemudian datang kisah Bani Israel, dan kita cakap banyak tentang Bani Israel. Awal surah ini dalam juzuk 1 ada banyak tentang kisah-kisah tentang Bani Israel, dan boleh kata suku 1/3 pada surah Al-Baqarah cakap tentang hal Bani Israel. Seperti mana Bani Israel dia tumpah atau ibadah pada binatang, pada ajil, pada binatang tu, binatang lumbu itu. Dan dia adalah orang yang keras, dia tidak mengikut pada agama Islam, kan, dia tidak beriman dengan Nabiullah Musa, tidak beriman. Itu Nabiullah Musa adalah utus pada Allah SWT, tidak beriman. Dan halnya ialah akan masuk neraka. Dia kata ada di antara orang Yahudi itu kata apa? Orang Kristian itu kata, orang Bani Israel itu kata apa? Dia kata kita akan duduk dekat neraka sekejap sahaja. Ayyaman ma'dudah, berapa hari sahaja. Selama kita ibadah, selama kita sumpah pada lumbu itu, hanya 40 hari saja. Kemudian akan keluarkan pada itu. Dan juga orang Yahudi itu kata apa? Kata neraka, syurga itu ataupun hal yang akhir itu, syurga itu hanya pada orangnya. Hanya pada orangnya, maksudnya hanya untuk dia. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Dia kata itu hari itu ataupun hari syurga itu hanya pada orang dia saja. Jadi Al-Quran jawab badannya dengan ayat apa? Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan fatamannawul maut. Nah, qul in kanat lakumud darul akhiratu. Katalah kalau syurga itu ataupun darul akhirah itu adalah syurga, itu tempat kamu. Baik lagi kamu minta untuk mati supaya kamu balik cepat ke situ. Pergi ke situ cepat. Tapi hal dia apa? Hal dia tidak akan buat sesuatu itu. Yawaddu ahaduhum law ya'ammiru alf sanah. Seperti mana kita kata dengan ayat yang selepasnya, orang itu harap kalau dia hidup 1000 tahun dekat dunia dan sebagainya, kan? Itu hal-hal Bani Israel. Kemudian kita cakap yang kita melalui pada kita pada hari ini, hal orang Bani Israel itu, orang Yahud itu dan Nasara, orang Yahud dan Nasara, orang kafir itu, dia tidak akan rida sampai apa? Sampai kita orang beriman, orang Islam mengikut pada badannya, mengikut pada agamanya. Mungkin orang itu zahir kata kita hidup salam aman semua sama-sama, tapi dia tak macam tu, hati dia bukan macam tu. Nah, kemudian datang pada kisah Nabiullah Ibrahim dan Ismail membangunkan Ka'bah, dan juga kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli alaika ya Sayyidi ya Rasulullah.
Sallallahu alaihi ya Sayyidi ya Rasulullah. Nah, yani mungkin boleh kata ini yang paling penting pada surah ini ataupun pada juzuk 1 sahaja. Jadi alhamdulillah boleh kata banyak poin-poin dan benda yang penting kita dapat dalam juzuk 1. Insya-Allah juzuk kedua kita akan mula pada kelas yang akan datang biiznillah Subhanahu taala. Saya harap insya-Allah pada semua pelajar saya kalau boleh kita letak macam sikit-sikit kena tulis lah. Macam kadang-kadang lalu dengan kita kisah yang bagus, kisah yang menarik ataupun benda yang ada manfaat untuk kita. Kita tulis sesuatu itu insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat biiznillah untuk semua. Jadi sekarang insya-Allah apa yang kita dah belajar melalui juzuk 1 ini harap insya-Allah apabila kita baca Al-Quran kita ingatkan kisah-kisahnya sikit. Ini yang dia cakap hal macam ni. Jadi kalau anak kita tanya, ini juzuk 1 cakap tentang apa? Surah Baqarah ini cakap tentang apa? Jadi kita ada jawapan nak jawab. InsyaAllah Subhanahu Taala. Saya tahu apa yang saya cakap selama berapa kelas ini, 5 kelas rasanya ataupun lebih. Mungkin tak boleh ingat 100%, tetapi sekurang-kurangnya kalau kita orang tanya kita tentang juzuk 1 kita boleh dapat jawapan 5-6 baris kita boleh jawab. Hadza wallahu a'lam barakallahu fikum dan mohon maaf banyak-banyak sebab kita habis lewat sikit. Insya-Allah saya lepas ni cuba untuk jaga masa lebih sikit tapi tengok macam lagi sikit saja jadi saya sambung. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nas'alullah ta'ala an يعيننا على إتمام هذا الدرس إن شاء الله untuk sambungkan kelas ini sampai habis Al-Quran بإذن subhanahu wa ta'ala. آمين يا رب العالمين. هذا والله أعلم. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وفتح الله عليكم. Jangan lupa salat duha insya-Allah ya. InsyaAllah Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum.